صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, bagilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat di atas muka bumi ini, sehingga kan kita boleh hidup sampai pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi dalam keadaan sihat, masih lagi mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ingatkan diri kita bahawa kita bukanlah di antara hamba-hamba yang terbaik, bukanlah hamba yang terbaik di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain, tapi kita sentiasa insya-Allah berusaha untuk menjadikan diri kita di antara hamba yang taat, yang mampu, yang beramal, insya-Allah semampu yang boleh. Mudah-mudahan bila ada niat itu dalam hati kita, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala meridai kehidupan kita, amalan perbuatan kita, lantas di akhirat diampunkan segala kesalahan kita, ditempatkan bersama orang-orang yang soleh insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita pada ayat yang ke-57, tuan. Ayat 57 surah Al-Ankabut juzuk 21, muka surat yang ke-21. Muka surat 21 ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا
غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق الله العظيم كل نفس ذائقة الموت nafsin za bagi dua di bawah pada huruf sin bertemu dengan zal ikhfa, hukum dia ikhfa hakiki. Kita kena baca dengungkan dua harakat, dengung dua harakat. Atau bagi siapa yang tidak berapa mahir ilmu tajwid, dia tak kenal hukum, tengoklah pada baris tu. Kita selalu sebutkan setiap bagi dua di bawah atau bagi dua di atas, apabila kedudukan barisnya tak sama, kedudukannya menyilang, maka itu tanda kita kena baca dengan dengung. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Mana-mana bagi dua di atas atau bagi dua di bawah yang kedudukan baris dia sama ya. Atas bawah sama kedudukan dia, maka hukumnya dibaca tanpa dengung. Tapi kalau kita kenal, kita tahulah ini ikhfa hakiki, kita kena dengungkan. Nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah itu mad wajib muttasil. Huruf alif iaitu huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Setiap tanda panjang dalam Quran ni kita baca 4 harakat, insya-Allah selamat. Kecuali saya sebutkan dulu yang sama bentuk dengan waladdallin. Maksudnya ada huruf mad, alif atau ya atau waw yang mati. Selepas dia ada huruf berbaris yang bersabdu. Kemudian di atasnya ada tanda panjang. Yang ini kena baca 6, tak boleh baca 4. Kemudian yang kena baca 6 lagi, semua tanda panjang yang duduk di atas huruf di awal surah. Seperti alif, lam, mim. Atas huruf lam tu ada tanda panjang, atas mim tu ada tanda panjang. Apa lagi contoh? To, sin, mim, alif, lam, ra. Jadi tanda-tanda panjang yang duduk di atas huruf-huruf yang berada di awal surah. Tak ada tengah-tengah surah tu, awal surah saja. Yang itu kena baca dengan 6 harakat. Yang lain tu kita baca 4 harakat, insya-Allah selamat. Ini mak wajib. Kemudian summa, mim sabdu. Mim sabdu sama dengan hukum nun sabdu. Semua mim dan nun yang bersabdu kita wajibkan dengung. Wajib dengung dalam Quran kan? Baca kita wajib dengung 2 harakat. Summa ilaina turja'un. Turja'un, un tu man arid lisukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Kemudian pada ayat yang ke-58, wallazina amanu, tu badal 2 harakat. Wa amilus solihati lanubawwi annahum. Kita jumpa lagi nun bersabdu. Nun bersabdu ni hukumnya wajibul gunnah. Dengung 2 harakat. Lanubawwi annahum minal. Mim mati bertemu dengan mim. Semua mim yang mati bila bertemu dengan mim mengikut kaedah tulisan. Di mana mim tu tak ada tanda mati di atasnya. Dia mati tapi tak ada tanda mati . Maka mim tu hendaklah didengungkan. Seperti ini. Lanubawwi annahum. Lanubawwi annahum minal jannah.
Kalau jumpa mim yang mati, tetapi mim tu mati tu ada tanda mati di atasnya. Yang mim tu tak boleh didengungkan, dibaca dengan tanpa dengung. Minal jannah. Jannah nun sabdu lagi, dengung 2 harakat. Ghurafan tajri. Baris 2 di atas bertemu dengan ta. Di mana baris 2 tu kan dia macam tak seiring tu, kedudukan baris dia macam menyilang sikit, itu tanda dengung. Ikhfa hakiki. Tadi saya baca tadi saya berhenti pada tajri. Tuan-tuan jangan berhenti pada tajri tu. Saya bukan sesaja berhenti tajri tadi. Napih pendek. Dah tua, napih pendek, jangan berhenti kat huruf tajri tu. Kau nak berhenti minal jannati ghurafa tu boleh berhenti. Ambil balik lanubawwi annahum. Tadi ustaz berhenti ke tajri tu, itu orang Qabah putih napih. Ingat boleh sampai khalidina fiha, tak sampai rupa. Jadi kalau nak berhenti ghurafa, ambil balik lanubawwi annahum. Okay. Ataupun berhenti sampai khalidina fiha pun bagus. Tak boleh khalidina fiha, tajri min tahtihal anhar. Berhenti kat situ pun boleh. Ambil balik tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Okey. Min tahtiha sama dengan ghurafan tajri. Cuma bezanya ghurafan tajri tanwin bagi 2 bertemu dengan ta. Min tahtiha pula nun yang mati bertemu dengan ta. Hukum dia sama, ikhfa hakiki. Al-anharu, nun ni mati tapi ada tanda mati di atasnya, maka nun ni tak boleh didengungkan. Hukum dia izhar halqi. Kita baca tanpa dengung, jelas dan nyata. Tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma jim yang mati tengah-tengah bacaan, tengah ayat. Ini qalqalah sughra. Bila kita baca, kita ada bunyi detakan gitu. Jim ni ada bunyi lantunan dia. Rul amilin. Amilin sama macam turja'un tadi. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Maka tuan-tuan jadilah bacaan yang lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Itu tuan-tuan dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama pula dari sudut tafsirannya, insya-Allah. Ayat yang ke-57. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian kepada kami, yakni Allah, kamu dikembalikan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang 7 ni, semua yang ada nyawa, semua akan mati. Tak ada yang bernyawa yang tak mati. Semua akan mati. Kemudian kepada kami, yakni kepada Allah, kamu akan dikembalikan. Saya dah jelaskan dulu, nanti jangan ada pula yang keliru pula. Ustaz, kenapa pula Allah Ta'ala gunakan ganti nama kami? Kami ni ramai. Adakah Tuhan tu ramai? Itu dia. Bukan. Kami di sini menunjukkan litta'zim. Dalam tafsir kata, untuk tujuan dia Allah Ta'ala guna kami ni untuk mengagungkan. Sesuai dengan otak manusia ni, bila ramai nampak kuat, bila seorang tak kuat. Allah Ta'ala gunakan kami litta'zim, untuk menunjukkan kehebatan, kekuatan Allah Ta'ala. Bukan lil adat, bukan nak tunjuk bilangan dia ramai, tapi nak tunjuk dia kuat.
Setelah Allah memberi bayangan kepada orang-orang mukmin bahawa bumi Allah itu luas. Jadi kita tuan-tuan masih lagi membincangkan tentang perihal sahabat-sahabat Nabi dahulu di zaman mula-mula Islam di Makkah, di mana mereka diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Kerana hebatnya tentangan serta penindasan daripada orang-orang musyrik Mekah, sehingga boleh menghilangkan nyawa, mencabut nyawa. Maka Allah Ta'ala perintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Jadi masih lagi ada kaitan dengan cerita hijrah ni. Setelah Allah memberi bayangan kepada orang-orang mukmin bahawa bumi Allah itu luas, sekiranya tidak dapat mereka mengamalkan agama Islam dengan bebas di tanah air sendiri, bolehlah mereka melakukan perpindahan atau berhijrah ke negeri lain supaya dapat beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Dan juga menerangkan bahawa dunia ini hanya tempat lalu yang bersifat sementara, sedangkan akhirat jua tempat kekal untuk menerima pembalasan dari segala amalan yang boleh dikerjakan di dunia. Maka di sini disebutkannya pula bahawa setiap makhluk yang bernyawa itu mesti merasakan mati biar mana pun mereka berada. Oleh itu setiap orang hendaklah sentiasa mentaati Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang ditegahnya, kerana kematian tidak dapat dielakkan. Kemudian kepada Allah juga mereka akan dikembalikan. Barang siapa taat dapatlah balasan yang baik, iaitu syurga, dan siapa yang derhaka tentulah akan menerima seksa neraka. Baik tuan-tuan. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Siapa yang ada nyawa mesti mati. Maksudnya dalam kehidupan dunia ni dia akan merasakan mati. Kita akan mati. Hidup kat dunia ni mesti mati. Tak boleh tak mati dah. Syaitan tak mati-mati, dia mati ujung akhir ayat besok, ayat dunia ni dia mati juga. Dimatikan oleh Allah. Semua mati. Yang tak mati ni Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kekal. Kekal selama-lamanya. Kita pun sebelum mati dah mati dah. Kita dah merasakan mati sebelum mati besar. Mati kecil iaitu tidur. Tidur tu kita dimatikan oleh Allah. Pergerakan kita terhenti. Sebab dalam tafsir ni juga, kalau tuan-tuan perasan juzuk 30. Ada seorang sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, dalam syurga orang tidur tak?" Kata dia. Sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dalam syurga orang tidur tak?" Rasulullah jawab, "Tak tidur." Kenapa tak tidur? Tidur tu sebahagian daripada mati. Tak ada mati dah. Dah mati di dunia ni, masuk ke alam abadi, alam akhirat, tak ada mati-mati dah. Orang hidup je. Itu jawapan. Kita pernah jumpa dalam tafsir Qurtubi. Tapi mungkin bukan juzuk ni, juzuk 30. Juzuk 30. Jadi kita dah mati, tiap-tiap hari kita mati. Itu sebab Nabi ajar kita doa. Apa doa kita sebelum tidur? Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Lepas itu cuma kan, alhamdulillahillazi ahya ba'da amatana ataupun ahyani. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku selepas kematian aku. Mati. Tidur tu tiap-tiap hari orang rasa mati. Allah Ta'ala nak sebut ni. Kemudian kepadanya kita dikembalikan. Jadi kalau kita dah tahu kita akan mati, semua orang akan mati, maka pastikanlah kematian ni kita tu dalam keadaan memang dah benar-benar bersedia menghadapi Allah. Sebab lepas mati, Allah Ta'ala bukan kata lepas mati tu habislah cerita kau. Tak adalah kau ke mana-mana dah. Matilah sama macam kambing, lembu semua. Duduklah kau dalam tanah tu elok-elok. Kan? Tak. Allah Ta'ala sebut lepas tu, summa ilaina turja'un. Kemudian kepada kami kamu dikembalikan. Dia tak habis cerita bila kita mati kat dunia ni. Ada lagi cerita lepas mati, kita akan kembali kepada Allah dengan maksud kita akan dihisap, hitung amalan. Jadi sia-sia kalau mati itu, apabila kita mati,
mengorbankan agama kerana nak menyelamatkan nyawa. Itu mati yang paling sia-sia. Itu sebab kehidupan di antara kehidupan yang paling tinggi nilai, kematian yang paling tinggi nilainya, iaitu bila orang mengorbankan nyawa dia mati untuk menjaga agamanya. Kita panggil syahid. Kita panggil syahid. Itu mati yang tinggi nilai. Mati kerana menjaga agama. Mati syahid. Kalau terbalik pula, mengorbankan agama untuk menjaga nyawa dia, itu seburuk-buruk kematian tu. Atau mati kerana benda-benda lain. Mati dalam keadaan kosong, tak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So sebelum mati, tuan-tuan, kena ingat, kita perlu beramal sebagai tanda pembuktian. Kita ni betul-betul hamba kepada Allah. Jangan mati sia-sia. Jangan mati sia-sia. Beramallah semasa kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan seseorang itu merasakan berat untuk meninggalkan tanah air jika yang dicarinya itu untuk mendapatkan keredaan Allah. Ini merujuk kepada sahabat. Ada sahabat yang tak nak pergi. Sebab tinggal rumah, tinggal tanah air, tak nak pergi hijrah. Disebut Allah, jangan sampai ada yang tak nak pergi. Maka berhijrahlah ke negeri atau tempat yang lebih sesuai baginya, kerana tempoh dalam dunia ini adalah pendek dan kematian pasti tiba. Akhirnya kepada Tuhan juga dia dikembalikan untuk menerima pembalasan. Oleh itu usahakan agar melakukan amal yang baik supaya memperolehi kebahagiaan di kemudian hari. Sahabat suruh pindah ke hijrah ke Madinah. Ada yang sayang nak tinggalkan tanah air. Kita tanya balik tuan, kenapa sahabat-sahabat Nabi suruh pindah ke Madinah? Nak jadi kaya kat situ? Situ kurma lagi sedap, kurma Madinah lagi sedap, kurma Mekah, pindah. Atau sebab apa nak pindah ke Madinah tu? Sesaja ya, jalan lah tengok tanah baru, tengok kawasan baru, ya. Tak. Satu je sebab ni. Sahabat Rasulullah SAW pindah ke Madinah kerana urusan agama, menjaga agama. Di Mekah tak boleh lagi nak ibadah dah. Ibadah kena semoleh, kena cokik, kena pijak-pijakan, kena hentam. Tak boleh nak buat agama, nak amal agama di Mekah. Pindah ke Madinah. Bukan sebab bisnes, tapi kerana menjaga agama, mentaati perintah Allah dan Rasul. Pindah ke situ. Kan ke Madinah. Jadi kalau mati pun di Madinah, pindah ke sana, Allah Taala ingatkan, pergilah sana. Hidup dunia ni pendek je. Semua akan mati, kat mana pun akan mati. Kemudian kamu akan kembali kepada aku. Jangan takut nak hijrah. Macam itulah maksud ayat ni. Sebab ada di kalangan sahabat yang tak nak berhijrah ke Madinah. Itu cerita ayat 57. Jadi khususnya cerita sahabat Nabi. Tapi umumnya, pengajaran umumnya untuk kita, semua orang akan mati, kat mana duduk pun kita akan mati juga. Maka bersedialah untuk sebuah kematian yang pasti, kita akan dikembalikan kepada Allah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati nabbiukum bima kuntum ta'malun. Surah apa tu? Surah Jumaat. Katakanlah, kematian yang kamu cuba lari daripadanya itu, fa innahu mulaqikum. Kamu akan bertemu dengan kematian. Kematian itu akan mendapatkan kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang alimil ghaibi wasyahadah, mengetahui perkara-perkara ghaib yang zahir dekat dia tahu. Nabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah Taala akan perlihatkan, beritahu kamu apa yang kamu telah lakukan masa kamu hidup di dunia dulu. Semua Allah Taala akan tunjukkan pada kita. Baik, itu ayat yang ke-57 tuan-tuan. Ayat yang ke-58. Orang-orang yang beriman serta mengerjakan yang baik-baik, pasti kami sediakan untuk mereka syurga yang mengandungi beberapa buah bilik. Di bawahnya mengalir beberapa batang sungai. Mereka tinggal berkekalan di sana, itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang yang beramal. Banyak sangat kita jumpa ayat ni. Allah Ta'ala banyak cerita dalam Quran,
Orang beriman beramal soleh masuk syurga. Orang beriman beramal soleh masuk syurga. Orang beriman beramal masuk syurga. Kita faham ayat ni sebenarnya nak suruh kita beriman, yakin sungguh-sungguh dengan Allah. Kemudian tak boleh sekadar yakinnya, beriman saja dah, kena beramal. Kena beramal. Jadi Islam tu kita dah pernah sebut dulu. Islam ni dia bukan sekadar amalan hati, yakin. Dia nak dibuktikan juga dengan anggota, iaitu beramal. Betul kau yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kau betul yakin dengan Dia sebagai Tuhan, kau kena sembahyang, kata Allah. Aqimus solah. Kita pun sembahyang, kita buktikan keyakinan yang ada dalam hati kita. Baru betul beriman. Yakin aku sebagai Tuhan, kau kena pergi haji. Bila kau mampu, kita pergi haji. Kalau kau yakin aku Tuhan, kau kena puasa, kita puasa. Maknanya kita orang ini membuktikan keimanannya, keyakinannya. Apa yang bersarang dalam hati dia tu benar. Dibuktikan melalui anggota dia. Jadi Islam tu agama amalan i'tiqad dan dua perbuatan. Yang dalam ni kita panggil tauhid, ilmu tauhid. Yang kita buat-buat ni ilmu fiqh. Kemudian kita cantikkan dengan tasawuf. Jadi banyak ayat macam ni Allah Ta'ala sebut orang beriman beramal soleh, Tuhan janjikan dia syurga yang mengandungi beberapa buah bilik, di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka tinggal berkekalan di sana. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Di sini Allah menerangkan balasan akan diterima oleh orang-orang yang beriman kepada Tuhannya dan berhijrah untuk menyelamatkan agamanya daripada tekanan kaum musyrikin, iaitu siapa yang percaya kepada Allah dan Rasulnya dengan mengamalkan perkara yang baik-baik dan segala yang diperintahkan serta meninggalkan segala yang ditegah, maka akan diberi pembalasan yang telah disediakan, iaitu syurga berupa taman yang dibina. Dalamnya istana-istana indah yang mengandungi beberapa bilik, dikelilingi pohon-pohon rendang ke rendang? Rendang ni hari raya orang sebut. Hari ni yang sebut rendang, lain nak jadi kan? Rendang yang mengalir di bawahnya beberapa batang sungai. Syurga, kebun. Bila Allah Ta'ala sebut syurga, dia sebutnya syurga ada taman-taman yang dibina, istana-istana yang indah. Kita tuan-tuan masuk taman bunga di muka bumi ni begitu dah. Beran gitu dah. Oi tompek ada warna kuning, hijau, kuning. Masya Allah cantik Klap ambil gambar kan. Penuh kamera kita tu gambar. Ih lawa tompek ni, lawa. Baru dapat naik Gunung Jorai tu. Cantik betul kawasan ni. Tu kat Gunung Jorai. Kat dia Gunung Jorai telah cantik. Lepas tu lepas dah ke Istanbul pula. Oh lawa pula Istanbul ni, lagi cantik lah Istanbul ni. Kan? Lawa ni. Itu ke Istanbul, ya Allah taman cantik. Lepas dia pula ke Eskişehir, lagi lawa lah Eskişehir ni kata dia. Ke Turki ya. Lepas lah ke Izmir, lagi lawa Izmir. Itu dalam dunia. Tak habis-habis lawa. Masuk syurga tak ada lah benda yang lebih lawa daripada itu. Itulah yang paling lawa. Kan? Dengan istana, dengan bilik-bilik, dengan pokok-pokok yang rendang, dengan sungai-sungai. Sungai bukan sungai Sungai Wambau ni kuning je. Sungai ni pula adalah berupa sungai yang mengalir di bawahnya, mengalir dalamnya air susu, madu dan khamar, arak yang sedia diminum bila-bila masa. Sungai yang mengalir dalamnya ada susu, ada asalin musaffa, ada madu, ada kham, lazzatan lisyaribin, yang enak untuk diminum oleh orang. Tuhan janjikan tu kepada siapa ni? Orang yang beramal, beriman dan beramal soleh. Tuhan janjikan syurga. Tapi Allah Ta'ala tak sebut kat sini orang masuk syurga sebab amal dia. Ada orang. Cuma Tuhan janjikan kau beriman, kau beramal soleh, masuk syurga. Sebagai pembuktian. Beriman, beramal. Allah Ta'ala tak sebut orang beramal mesti masuk syurga. Tak. Tak sebut beramal masuk syurga. Cuma di sini ayat ni beritahu tasjid, galakkan supaya kita beriman dan beramal soleh. Allah pasti kalau beriman betul-betul beramal soleh, Tuhan akan tempatkan dia di syurga. Tapi jangan yakin pula kalau kita beramal,
kita mesti masuk syurga. Tak, kita masuk syurga bukan sebab amalan kita. Kerana ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat daripada Tuhan. Tu kenapa kita beramal Ustaz? Kok tak tentu dia masuk syurga? Sebab itulah yang diarahkan oleh Allah Taala. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Hendaklah engkau beramal kerana Allah, Rasul, orang beriman akan lihat amalan kamu tu. Jadi kita kenalah beramal sebab kita ni hamba. Hamba kepada Allah. Jadi hamba ni memang bekerja ya tak berhenti-henti. Jadi siapa faham maksud hamba tu, maka dia akan beribadah tak berhenti-henti. Bekerja tak berhenti-henti sebab dia sadar dia hamba. Yang rehat tu sebab dia rasa dia tuan. Dia rasa dia tuan. Kita tengok hamba-hamba ni, dia tak ada masa rehat dah. Susah hidup Dia kerja, dia tahu aku hamba bukan tuan. Yang jadi tuan yang duduk bersandar tu. Jadi kalau ada atas muka bumi ni orang tak nak beramal, asahlah tu. Dia hidup dengan sifat keakuan, ketuanan dia. Dia hilang sifat kehambaan dalam diri dia. Itu ayat yang ke-58. Jadi kalau nak masuk syurga Allah tu, berimanlah sebaik-baiknya dengan yakin. Kemudian beramallah, buatlah amalan yang soleh sambil kita berdoa. Mudah-mudahan jagalah amalan tu jauh daripada riak, syirik, sum'ah dan sebagainya yang menyebabkan amalan itu tertolak. Jadikan amalan tu sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha. Tuhan tak perlu pun amalan tuan-tuan. Sikit pun tak nak. Tak beramal pun kita, tetap Allah Taala itu sedia kala begitulah kehebatannya. Dia tak berhajat kepada amalan kita. Kita sendiri yang berhajat kepada amalan. Apa? Kenapa kita disuruh beramal? Nak tunjukkan pada Allah, sungguh-sungguhlah kita ni hamba-hamba yang taat. Allah pun nak tengok kita tu, betul kau ni hamba yang taat. Kerana kita beramal nak tunjukkan sifat kehambaan kita. Bukan nak tunjukkan kita boleh bawa banyak buat amal ibadah. Kita tunjukkan ke Tuhan, kita betul-betul hamba. Bila kita beramal tu, banyak beramal tu sebab orang dilarang bangga dengan amalan yang banyak. Belum tentu dia masuk syurga amalan banyak ni. Tapi orang yang beramal walaupun sikit, dia istiqamah, dia dapat tunjukkan sifat kehambaan dia tu. Diri dia tu sebagai hamba kepada Allah. Orang ini insya-Allah diridai Allah. Setiap kali kita semayang, kita doa, sungguh-sungguhlah Allah Ta'ala pandang kita memang betul nampak sifat kehambaan dalam diri kita. Kita pula berdoa sungguh-sungguh minta ke Allah. Bukan duk main-main, semayang betul-betul, doa betul-betul, wirid betul-betul, rasa betul, harap tu. Dalam diri ni sentiasa ada harapan dia. Puasa kita kan, kita puasa, lapar kita, tak tinggal harapan kita pada Allah, macam-macam doa kita. Nampak sikap kehambaan tu. Orang ini insya-Allah diridai oleh Allah SWT. Itu yang kita nak tunjukkan. Bukan kita nak tunjuk kita banyak beramal. Tuhan tak nak amalan banyak-banyak tu. Yang dia naknya keikhlasan daripada kita. Tapi kalau ikhlas beramal banyak itu lagi baiklah. Saya tak payah banyak-banyak tu Ustaz. Ustaz khabar ikhlas ya. Saya baik wajib-wajib ya kata dia. Habis orang tu banyak-banyak tu sunat semua dia buat. Dia pun ikhlas. Eloklah yang orang tu lagi. Yang penting Ustaz kita infak harta ni bukan banyak kata dia. Ikhlas tu. Dia masuk RM1. Orang tu RM1 masuk ikhlas juga. Tentulah yang RM1 tu lebih baik daripada yang RM1 ni. Jadi makna yang penting ikhlas, beramal terus tuan-tuan. Jangan berhenti. Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Iaitu orang-orang yang sabar hatinya serta bertawakal kepada Tuhan mereka. Allah Ta'ala sebut pada ayat 58, itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Siapa pahala orang yang baik ni? Orang yang beramal macam mana ni? Iaitu orang yang sabar hatinya serta bertawakal kepada Tuhan mereka. Kemudian Allah menerangkan sifat orang-orang yang sabar ketika menerima bermacam-macam cubaan dan tekanan daripada orang-orang musyrik serta tahan menderita semasa berhijrah. Begitu pula mereka sentiasa berserah diri kepada Tuhan mengenai apa-apa yang patut mereka lakukan dan yang mereka tinggalkan. Umpamanya mengenai rezeki, mereka bertawakal untuk mendapatkan rezeki dari Tuhan dan bertawakal juga dalam jihad melawan musuh sehingga mereka takutkan semuanya itu
tanpa teragak-agak. Mereka yakin bahawa Tuhanlah yang akan meninggikan kalimahnya dan juga akan meningkatkan kedudukan mereka. Seterusnya akan menghinakan dan mengecewakan tipu daya orang-orang kafir. Baik tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-58. Syurga Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian Allah Ta'ala sebut, itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Orang-orang beramal yang macam mana ni? Disambung ke bawah tu ayat. Iaitu alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beramal yang dia sabar dan dia bertawakal kepada Tuhan. Bila kita sebut hamba ni tuan-tuan, sebagai seorang hamba, ada banyak sudut-sudut sabar yang kita kena beramal. Kita kena sedar. Kalau tak sedar, jadi kita tak sabar. Banyak bentuk sabar-sabar yang kita kena lalui sebagai hamba ni. Satu, sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Kalau orang tak sabar, tak nak semayang dah. Lama dah semayang Ustaz. Tak hari saya semayang. Bertahun saya semayang dah. Macam tu tak ada apa-apa pun. Dia masih lagi pakai kereta kancil tadi. Orang dah pakai Volvo dah tak semayang kawan tu tadi. Dia ketua kan. Orang tak semayang tu anak pandai-pandai. Saya semayang anak tu macam tu besok. Yang pakai tadi. Kalau tak sabar habis. Kan? Sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Orang perempuan. Ingat senang-senang kau nak pakai tudung tengah-tengah panih kat pekan tampin tu. Yang sosak-sosak tu. Beli barang. Kek barang bawek pula tu. Panih pula. Berbahang lagi. Tambahlah fenomena El Nino pula lagi. Ibu nak pakai tudung. Kalau tak betul-betul tuan-tuan. Tangga tudung tu. Tuan Ustaz orang tu tak pakai tudung. Tak ada pun tambah kat peti kepala otak. Elok ya. Dah kita susah nak jawab pula. Tak pun mati dia elok ya. Joki ni banyak pada joki saya lagi. Tu tak ada pakai tudung tu dah. Tak sabar cabut tudung. Kan banyak lagi kesabaran yang kita kena lalui untuk taat pada Allah. Ini nak bangun pagi-pagi ni. Nak datang masjid tersurau ni. Pun senang. Kau tak sabar tu tak datang ke pagi. Dah tu saudara tu. Dah azan. Kalau tak sabar kita tak bangun kita dah. Rumah kalau buka aircon sampai 10. Berapa tu apa meta tu kan. Paling kecil paling sejuk dan boleh kau ada -6 dia buka. Hujung kita lah tu tiba-tiba nak bangun nak kasih air pula alhamdulillah takkan ada tu. Tapi tak ada rumah aircon lah. Rumah kita kipas kan. Aircon sejuk payah nak bangun. Bulan puasa lapar kan. Tak ada umur kita dah kau tak sabar lah. Orang kan nampak pun pergi dapur, rumah kat dalam tidur. Orang tu ada lagi. Lebih sahur pagi tadi ke kodok pisang. Banyak tu kalau rumah tak ada kira. Tinggal 25. Tengok ada tak yang makan? Takkan ada dah. Kita sapu 5 pun dia tak perasan. Kalau tak sabar kan. Tapi kalau sabar, elok ya. Poso-poso kau nak pergi kebun orang Felda motong. Bukan 3 batang. 8 ekar. Kalau 3 batang tu. Kok mentera air dalam kebun tu tak ada orang nampak dah. Kalau tak sabar. Kita kalau tak sabar. Mana nak taat Allah ni kita kena sabar. Kedua, sabar dalam menahan diri daripada melakukan maksiat. Sabar juga. Orang lain buat selamat, kita pun terasa nak buat. Anak-anak kita yang baik-baik ni, dia bukan tak nak naik motor. Orang tu budak tu naik motor dengan apa kata teman lelaki dia pun kata nak itu tapi dia sabar. Ni dosa. Dia tak buat. Orang bercerita kata saya semalam tuan saya boli 2 ekor naiklah first prize dapat saya 1000 tadi. Yo kok, yo senang tuan tak payah susah dah. Boli nombor ya. Dapat 1000 tadi. Kita pun fikir yo tak yo senang nampak Tapi sabar tak adalah buat benda pelik-pelik. Dalam diri kita ni bukan tak ada yang menyuruh kita buat maksiat, ada setan. Tapi kita boleh lawan dia. Kena kesabaran kita menahan diri daripada melakukan maksiat. Kemudian sabar terhadap dugaan dan ujian daripada Allah Ta'ala. Ini satu cerita lagi, satu bentuk sabar. Jadi ujian Tuhan tu macam-macam. Jangan fikir susah ya ujian. Orang senang pun diuji oleh Allah. Diuji dalam bentuk kesenangan.
Menuji kau macam ni. Boleh tak bila kau senang ni, bila kau tengok orang susah, kau bantu sikit, kau kongsi sikit dengan dia. Ada tak perasaan kau, empati kau ke orang? Macam tu. Kan? Macam-macam Allah Ta'ala uji kita. Satu, Allah Ta'ala uji dengan harta, dengan badan yang sehat. Kan? Kau harta banyak, kau boleh tak tengok mana-mana orang susah dalam kampung kau ni, orang miskin, anak-anak yatim nak bantu? Tak boleh bantu, sedangkan ada orang yang hidupnya sederhana boleh bantu. Maka rugilah jadi orang yang berada macam itu. Diuji kita dengan nikmat kesihatan. Tuhan bagi sihat. Orang sakit pun pergi masjid. Orang lumpuh pun pergi masjid. Seret-seret kaki dia sampai dekat masjid. Kalau tidak pun jemaah setiap minggu, oleh kerana dia lumpuh, hari Jumaat pergi kat dia sembahyang. Ini sihat walafiat. Mengambur 6 kaki tinggi dia mengambur. Kan minta smash kuyak jaring tu. Minta kru di libeh bola takraw tu toy lunyai bola takraw sesekali sepak ayo. Sepak bola kat Malaysia ni, ke Thailand lepas bola kuat gagah. Tapi dia nak manjat tangga surau masjid ni susah kat dia. Susah. Rugilah jadi orang sihat macam itu. Tu nikmat-nikmat yang berupa kebaikan. Ada yang Allah Ta'ala uji dia nikmat kesusahan. Beri rezeki sempit. Sabar tak? Kenalah sabar. Yang kaya kena ridha. Yang miskin susah kena sabar. Dia bagi susah, selalu diperlihat kat depan mata orang yang senang berjalan, dia tengok, ya Allah, macam mana Tuhan nak tengok, nak uji dia. Kan? Gitu pula. Macam-macam. Kita tak tahu kan keadaan kita tuan-tuan, Tuhan uji kita. Kita sedar tu. Kadang-kadang Tuhan tak uji dengan harta, dengan kesihatan, tapi diuji dengan perangai orang dekat-dekat kita. Diuji dengan perangai ayah kita, perangai mak kita, perangai anak-anak kita, perangai adik-adik kita. Kita sakit jiwa tengok Allah, ujian juga. Nak tengok kita sabar tak? Allah Ta'ala kurniakan kita anak 8 orang. Semua ulama. Seorang yang berempat pada ujung tu. Susah hati kita. Ya Allah, ya Tuhanku. Tuhan nak uji. Tengok kita macam mana kan. Melayan kerana anak kan. Itu bentuk ujian juga yang kita kena lalui. Itu perlu kepada kesabaran. Sabar. Kan? Mak kita sekian ni, ayah kita sekian, adik-adik sekian pula. Kita macam ni lah pembawaan kita, pening kita kan. Tapi itu semua bentuk-bentuk ujian daripada Allah yang kita mau kena lalui, yang perlu kepada kesabaran. Kalau tak sabar, susah kita. Jadi sabar inilah dulu disebutkan oleh guru-guru kita, ibu kepada segala ilmu. Ibu ilmu ni sabar. Kalau orang tak sabar, habislah. Apa benda pun yang kita buat, kena sabar. Ini baru aja nganyam kutupek 2-3 kali dibolit daun kelapa tu malai susah tadi kan. Tak sabar. Kalau sabar, tuan-tuan tengok macam mana kesabaran saudara-saudara kita di Palestin mempertahankan tanah air. Tak keluar daripada Palestin tu. Dia tak keluar. Dia tak keluar. Dibom dengan harapan supaya lari. Diasak supaya lari tinggal tanah tu. Tinggal tanah tu orang boleh masuk. Yahudi boleh senang masuk, tak payah lagi nak apa lah. Nak buang-buang tu. Tapi orang Palestin tu cerdik. Dia tak tinggal tanah. Duduk kat situ. Kalau tinggal masuk, dia masuk lagi ramai dia kat situ. Kan itu kita bahas tentang sabar lah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia bukan sekadar sabar aja. Kemudian dia bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi orang yang beramal, sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Orang yang beramal macam mana ni? Dia sabar, kemudian dia bertawakal kepada Allah. Beramal ni, amal tu usaha lagi kan? Usaha kita. Beramal tu usaha. Amal tu usaha kita yang kita buat. Usaha-usaha yang kita lakukan. Kita beramal, doa pada Allah, mudah-mudahan dengan amal usaha kita itu Allah Ta'ala ridha, rahmati kita, ampun dosa kita, dia masuk dalam syurga. Kan? Jadi kita beramal tu, dia bukan sekadar beramal kosong. Beramal mengharapkan ridha daripada Tuhan. Beramal nak tunjukkan kepada Allah Ta'ala kehambaan kita. Kita beribadah tu untuk apa? Untuk tunjukkan keridhaan kita. Nak minta keridhaan daripada Allah. Akhirnya sebenarnya yang kita mohon daripada Allah adalah ridha daripada Tuhan pada setiap usaha dan amalan kita.
Yang minta redha tu kat situlah yang adanya apa yang disebut sebagai tawakal. Dah beramal, dah buat kerja tu serah ke Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kau terima amalan aku ni, solat aku ni, puasa aku ni, bacaan Quran aku ni, salawat aku ni, ya Allah. Tak tahu macam mana, amalan banyak. Kalau kau tak terima, ya Allah, susah. Jadi apa yang kita buat, usaha amalan kita semua. Lepas tu, dia bukan sekadar habis gitu je. Sabar beramal, kita harap daripada Allah Ta'ala keredaannya. Tawakal, lepih yang ke Allah Ta'ala. Dah buat kerja. Disuruh kita bekerja, kita dah buat kerja. Tawakallah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerah diri kepada Allah. Serahkan semua urusan. Selalu soalan. Ustaz, ada orang cakap, nak tawakal serah diri ni tak perlu pada usaha. Tak usaha pun kau nak tawakal juga. Islam tak macam itu. Islam ni bukan agama rehat-rehat. Disuruh kita bekerja dulu. Usaha dulu. Sebab Islam ni agama yang mementingkan amalan. Hati ada amalan ni, iaitu beriman. Anggota pun ada amalan ni. Bahkan lebih banyak amalan anggota tu daripada amalan hati tu. Dalam buku Islam tu cuba tengok. Kan? Semayang amalan ni. Puasa amalan anggota, pergi haji amalan anggota, mengucap pun anggota kena buat. Kan? Jadi Islam tu agama bekerja. Sebelum bertawakal, kita kena usaha. Kan ada seorang sahabat tanya Rasulullah kan bawa unta. Ya Rasulullah, boleh tak aku tawakal ni unta ni, tawakal tinggal sini? Aqilha wa tawakal. Nabi sebut ikat dulu, itu baru tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Hari ni tak ada unta. Naik motor, ambil kunci bawa balik. Kalau nak tengok anda mana bawa motor bawa balik, lawa-lawa tu kat depan tu, tinggal motor tu hidup enjin lagi. Tawakal lah, naik kat sini. Tengok kan. Atau kereta bawa balik Honda, tinggal tu, buka pintu tu lagi. Saya tawakal Ustaz, tak ada masalah. Plastik pun belum buang lagi. Biar enjin tu elok ke tu, masuk sini sembahyang. Duduk dalam monya. Nak tengok tawakal Tuhan berkerang. Kan? Kena usaha dulu. Ikat kata Rasulullah. Kenapa baru tawakal? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Kan? Kalau kamu bertawakal kepada Allah, la razaqakum. Allah Ta'ala akan memberi. Kalau kamu tawakal sungguh kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri kamu rezeki. Seperti mana? Kama razaqa. Allah Ta'ala sebut seperti mana? Kalau kamu bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada kamu. Seperti mana tawakalnya burung. Dia keluar waktu pagi. Tawdu khimasa wa taruhu bitana. Dia keluar pagi perut kosong, tapi dia balik dalam keadaan perut ekonyang. Nak cerita burung pun keluar cari rezeki. Dia terbang. Tak ada duduk-duduk ada. Keluar. Menunjukkan apa dalam Islam tu bila nak bab tawakal ni, kena usaha. Burung dia keluar cari makan dulu, lepas tu dia balik dalam keadaan Tuhan beri dia rezeki selepas tawakal dia. Selepas di mana dia berusaha. Ada satu kisah tuan-tuan. Buat lama diceritakan Atha bin Al-Azraq. Seorang yang bernama Atha bin Al-Azraq, satu hari orang rumah bagi duit 2 dirham. 2 dirham suruh beli gandum. Gandum kat rumah dah habis. Orang harapkan dia muli roti, makan roti. Dah habis, suruh beli. Di tengah jalan, dia terserempak dengan seorang hamba yang menangis tepi jalan. Dia tanya hamba tu, kenapa kau menangis? Kata dia, tuan saya bagi duit 2 dirham, suruh beli barang. Hilang duit kecil tu pun aku cari tak jumpa-jumpa. Menangis kat situ. Kata, tak payahlah menangis. Baliklah ke rumah kau. Tuan kau beritahu tuan kau, duit dah hilang tuan, minta maaf. Dia kata, kalau macam tu kau nak badar lah kerang. Memang kau nak badar lah. Kau nak pukul lah kat tuan aku. Kalau macam tu, kata Atta, ambil duit 2 dirham aku ni. Kau pergi beli barang. Jadi Atta bila dah bagi duit, dia lah nak baik-baik. Dah beri dah lepas dia tu dia fikir, habis aku nak beli gandum pakai apa pula ni? Rumah kan tak kena badar. Lagi tahu pada kena badar tuan kat rumah. Kena letek, sakit. Dia sakit telinga, sakit badan ni, sakit telinga ni lagi tahu sebab dia masuk ke hati. Kok kena badar, tak badannya kalau sakit telinga ni. Ya Allah, hai.
Sampai hati 8 tahun tak hilang tu sakit tu. Ni ceramah kita kan. Nah, atuk fikir apalah aku nak balikan ni. Balikkan kau nak ceramah ni. Dia takut, dia pergi masjid. Mayang kat masjid, doa ke Allah, ya Allah itu aku macam mana cerita ni nak beli gandum ni. Kan? Tak mana nak cerita ni tu. Lepas dia keluar, dia berdoa-doa pada Allah Ta'ala, keluar dari masjid. Nak pergi pasar, tak ada duit. Nak balik, takut. Pergilah ke rumah kawan ni. Singgah rumah kawan, burak lah dia kan, tak ada balik dah. Lepas tu kawan tanya, apa kat tangan kau tu? Guni nak beli gandum tu. Guni aku bawa guni, tak beritahu lah nak beli gandum. Oh guni, kosong kau, kosong tu. Ni lepas ni mana nak balik lah rumah tu. Daripada kau balik kosong ya. Kau ambil lah abuk-abuk kayu tu, masukkan dalam guni tu. Kan boleh ya untuk panah-panahkan badan, tungku panahkan alat bakar kan. Dia pun fikir-fikir, kang rumah balik tengok bunyi kompih orang, kok kena marah. Masuklah abuk kayu. So, tawakal balik daripada. Balik daripada rumah kawan. Sehingga dia pelan-pelan letak bunyi kat dapur, dia pun keluar. Malam hari dia tidur. Bangun tidur dia rasa macam ada bau wangi. Bau roti. Ni kan manalah rumah ni balik gandum, tanya. Gandum mana ambil ni? Tadi kan abang bawa balik gandum. Ni gandum ni bang paling bermutu ni kata dia. Paling bermutu, lembut jadi tepungnya. Kat mana ambil tadi? Bokeh abang balik dia tengok. Dia masuk abuk kayu. Tawakal tu. Sah. Rupa jadi gandum. Allah Ta'ala tukar pada gandum. Tukar pada gandum. Tuan-tuan jangan buat pula kerang. Ambil daun tapang banyak-banyak masuk kat bonek kita. Bang, duit tak ada ni. Buka pakai bonek tu insya-Allah. Banyak duit tu. Suruh rumah. Tengok daun kawing kan, kau dia belasah kita. Jangan buat-buat. Dia tawakal ni tuan-tuan, dia boleh bukan buat-buat dah. Kan? Betul-betul yakin. Keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah nak buat. Tapi dia tak mustahil untuk dibuat kan. Bila tertawakal, lepaskan betul-betul pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah yang mustahil ni kita ke Allah Taala tak ada mustahil dah. Berapa banyak dah kisah-kisah dalam Al-Quran, dalam apa yang kita baca, kita ngaji hadis menunjukkan kan orang yang bertawakal ni akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu dia. Banyak kan. Nabi pun dalam perang Badar 3 boleh ya. Dalam keadaan persenjataan yang tak pun nak kuat. Nabi sorah diri pada Allah Ta'ala. Malam tu Nabi berdoa, kalau kau, ya Allah, kalau kumpulan pertama ni kau musnahkan ya Allah, tak adalah nama kau disebut lepas ni dah. Memang Nabi betul harap ya Allah. Akhirnya, kesan daripada tawakal itu, kan walaupun 3 boleh, Nabi menang. Kan, ketika menggali Khandaq, bukan sikit-sikit nak digali tu tuan-tuan. Sekitar Madinah tu nak tutup. Kemudian yang digali tu pula mestilah kuda tak boleh lompek. Kalau sini kat Setua, kita ngambur sampai. Kan sikit-sikit nak gali. Bayang Madinah tu. Gali. Kemudian dah gali, takkan nak rendah yo. Kalau ada rendah kan masuk naik balik. Kalau dalam-dalam, masya-Allah. Tawakal Nabi dengan para sahabat tu macam mana tuan-tuan? Akhirnya habis tentera Ahzab, Allah Ta'ala musnahkan. Zaman Nabi Sulaiman, masyhur cerita kan. Nabi Sulaiman tanya seekor Samud. Dia tanya, wahai Samud, kata dia, kau setahun makan ni berapa banyak kau perlukan? Rezeki banyak mana kau perlu makan? Yang kita tu gandum, kita ambil boreh lah. Samud pun khabar, sebutir boreh cukup dah setahun, kata dia. Sebutir kata dia. Sulaiman ambil Samud tu, masuk dalam botol, buat lubang udara sikit, masukkan sebutir. Setahun. Ni nak cerita tawakal ni setahun. Lepas setahun Nabi SAW buka. Tengok-tengok gandum tu setengah yang makan ni. Setengah lagi tinggal. Ditanya, kau kata makan setahun ni sikit yang makan ni. Setahun sebutir ni ada setengah ni. Kata dia, aku bertawakal pada Allah bukan ke manusia. Aku serah diri kat Tuhan. Ke manusia ni tak boleh serah diri kan, kau lupa. Saya makan setahun pono, kau lupa nak buka botol ni, kau tak masuk lagi, mampu koreng dalam ni. Kalau Allah Ta'ala dah lepas diri tawakal, tak ada masalah. Allah Ta'ala tak pernah lupa dah. Ini nak sorah diri tu, sorah pada Allah. Kok kita sorah pada Allah, tak ada masalah. Kau sorah ke orang, masalah. Kata Samud ni, kau tak boleh ke orang, kau lupa orang.
Nanti dia dalam ni kang. Koring sini kau tak masuk pula sebutir lagi. Dan dah makan sebutir habis tadi Tapi tak adalah semut cakap macam tu dah, tak tahulah apa bahasa Kita ambil cerita ni kan, cerita yang berlaku di zaman Nabi Sulaiman. Nak cerita apa? Tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua urusan kehidupan. Kita dah tawakal tu, logo kita. Pastilah ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'adallahi falyatawakkalil mu'minun, dan ke atas Allah lah, kepada Allah lah hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita yakin dengan Allah, dalam hidup ni tuan ada banyak benda usaha hajat macam-macam yang kita nak buat. Kita tak mampu nak buat seorang diri. Kita tak mampu nak buat dengan kemampuan kudrah manusia yang ada kat kita ni. Semua ni tu atas izin Allah Taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kita tak berkehendak, tak boleh buat sesuatu melainkan itu adalah merupakan kehendak daripada Allah. Jadi kita hanya serah diri. Apa yang urusan kita dalam hidup ni tuan-tuan, serahlah diri pada Allah. Kita lebih rasa tenang, lebih rasa selamat. Saya yakin tuan-tuan ada masalah tuan-tuan sendiri, saya ada masalah tuan-tuan sendiri. Kawan-kawan kita ada masalah dia sendiri. Kan? Tapi kalau kita dah serah diri pada Allah ni, kita akan rasa cukup selesa. Cukup tenang. Memang hidup ni takkan lari daripada masalah, kerana memang Allah Ta'ala jadikan hidup ni adalah untuk ujian. Diuji kita macam-macam, nak tengok macam mana kita ni. Hubungan kita dengan Allah, dengan manusia, segala-galanya Tuhan nak tengok ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalan. Bila nak tengok amalan kita, Tuhan nak tengok yang terbaik daripada amalan kita, sudah pastilah dia berhubung kait hubungan kita dengan manusia, dengan Allah Ta'ala. Dua ni tak boleh hilang, dengan alam. Jadi yang pentingnya tuan-tuan, kita sedar itu, tawakal pada Allah, insya-Allah kita akan rasa lega walaupun macam-macam yang diuji kepada kita. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk hari ini. Mohon ampun, mohon maaf kalau ada kasar bahasa, silap cakap. Yang lemah tu daripada diri saya lah. Yang lebih-lebih tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita seronok cakap kat depan ni, kita lupa apa yang kita tuturkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa saya dan dosa tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua dihimpunkan dalam syurga Allah dalam keadaan seperti mana kita pernah bertemu di atas muka bumi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita mohon pada Allah dengan asbab kita sembahyang subuh berjemaah, kita tempatkan diri kita sebentar untuk majlis ilmu. Majlis ni pula secara langsung berkaitan dengan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan berkat majlis ilmu ni Allah Subhanahu Wa Taala pimpin kehidupan kita. Mudah-mudahan umur yang ada tersisa sedikit ni mudah-mudahan penuh dengan keberkatan, kita dapat manfaatkan dengan baik, berikan ketenangan dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Semua usaha kita insya-Allah diberikan ganjaran kebaikan dan kejayaan. Kalau kita bertemu masalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan 1000 jalan penyelesaian. Mudah-mudahan kita di akhirat ditempatkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kalau ada lah, dapat jawab saya jawab. Tak dapat jawab saya hutang dulu. Kok ada. Kok tak ada, kita berhentilah kat sini. Selalu tak ada. Sebab tu malah nak nanya tu. Mungkin sebab jauh kan. Nak cakap menjorit-jorit. Kalau kat surau tu dah kat sikit ke soal. Kita apa tuan-tuan, kita berhenti di sini kalau tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan halalan wasi'an tayyiban bighairi ta'bin wa la mashaqqatin wa sabrin wa la nasab. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin rahmatika ya arhamar rahimin. Wansurna lil qaumil kafirin.
اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة من سورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم.